Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Bawah sekali. Pak baru, penyataan baru. Ya. Bawah sekali. 16 bawah sekali. Bawah sekali. Bismillah pada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka menangis pula dan keluarlah darah-darah daripada mata mereka itu. Maka Malik pun berkata ia amboi eloknya dan comelnya kalau menangis di dalam dunia kerana takut kepada Allah, niscaya tiada mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Kita sambung lagi sedikit tentang kenyataan orang yang dihukum masuk neraka. Apabila dihukumkan masuk neraka, maka menangis ahli neraka. Macam mahkamah kamu dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun dengan 4 sebatan. Takkan suka? Suka. Nangis lah. 20 tahun 40 kali raya ada. Setahun 2 kali raya. 40 kali raya tak jumpa anak bini. Menangis kena setahun nangis dah. Ni bakar dalam api, menangis keluar air mata berambu-rambu. Lepas pada itu bertanya Malik Zabaniyah, kepada ahli neraka. Maknanya yang menangis hari ini memberi faedah ke tak? Ada guna tak? Menyesal ni tak ada guna ya? Sebab tu dikatakan hari kiamat sebagai yaumun nadamah, hari penyesalan. Masa ni galak lah ke sini. Tak biar ada apa-apa. Sipang duk beki kereta ingat lagi. Burung duk teh.
Tengah garik. Nge-pomel-pomel, nge-pisting, lapi neraka lagi. Ini tak ada kira apa. Nah, bukan kata pomel kapal laut. Pomel melewang. Dak sembahyang garik, bakar lapi neraka. Nah, tak ada kira apa. Main eja, main golf, main badminton, main bola kapung. Main bola kapung kan kaki ayam ke? Nah, kaki ayam ni kena balik gigit motor. Ada dalam padang, ada belaka. Tai lembu ada padang. Dak semayang. Kalau main Piala Dunia, dak semayang, masuk neraka. Dak main kapung, kat padang ada tai lembu, atas tiangga 2 ekor beruk duk lepak. Faham? Lebih pada neraka lah. Nah, dia main je, galak nah. Hok duk berjual. Siapa tengah orang banggarik, ada misuk 2, telur bubuh coh dalam leh. Kuah wak dah sikit. Neh. Tokai sok tu beres bawah. Nge tokai-tokai lah neraka. Ada apa-apa jadi kuah sok. Dah tokai dak mayang kau. Nah, tak ada peduli. Untuk kedai kapung itu hang dak malu ah. Nah. Lepas tu menangis habis kering air mata. Kering air mata. Neh. Dah lama sangat nangis. Akhirnya menangis keluar darah. Neh. Tak ada lagi atas dunia ni menangis keluar darah. Lagu ada. Keluar air mata darah. Neh. Rupa-rupanya ada sungguh. Bila dihukum diheret masuk neraka, menangis keluar darah pasal kering air mata. Nah, keluar darah berat nanang. Maka tanya malaikat, "Guana gamak sampai keluar darah?" Tak ada guna dah. Duk menyesal dan seumpamanya. Kalau kamu menyesal di dalam dunia itu, takut di dalam dunia, alangkah elok. Nampak? Dalam ni babi. Orang kata dah lewat gini. Baik. Dosa. Ada orang kan? Cedoh. Kok pandai orang. Apa bumi ni hak tok pun. Hak pandai orang. Kan bumi milik Allah. Bukan bumi tu hak tok kita. Yang jawab kok pandai orang. Cik tengok gerang bumi ada tak? Jadi jabat tanah. Tuang. Nak tengok gerang sikit nama siapa? Dia kata nama Pian. Nak. Nama nak tengok bumi lah, gerang bumi. Gerang bumi tak ada bawah. Gerang tanah ada lah. Nampak negeri Terengganu. Nampak? Ada nak tengok gerang bumi. Bumi milik Allah. Bila bumi milik Allah, tanah hak kita jijak ni milik Allah. Dah saya jawab kau pandai orang gitu. Dah orang kata haram, senyap dah Dah tak mau ikut pun. Dah senyap dah Ni mana orang limang. Aduh. Tu buah bodoh bangang lagi. Imam Abdul Limung. Balik tanya mak ayah kita. Mak. Ni tanah kita ni, hak bumi ni hak mak ke hak pak? Nampak? Dah hak Tuhan. Dah biasa. Dia tak tahu lebih ingat Samsing. Jangan lebih ingat Samsing, lebih ingat boleh sakit. Lepas tak mu semayang, boleh ada burung orang motor main hak sadung kereta patah, sadung kereta. Duk tengok ke spoiler cara roda. Ni tengok ke depan. Salah tapi tak semayang. Kalau semayang tak apa lah. Tak usah kata bos spoiler, bos oning tak apa kereta. Bos peleh, bos dengan aku dah. Tapi semayang. Atau jejuk atau buruk ni. Maybe belaka. Kacil belaka. Tengah garik. Kat pinggan duk tahu ni. Kan Porsche, maybe je. Faham lah. Kalau Porsche pun tak semayang, Tuhan celah lah api neraka. Ni maybe. Anda sibik je pada semayang. La ilaha illallah. Nampak? Anda sibik. Allahu Rabbi. 800,000. Tak semayang. Kalau semayang tak ada masalah. Mu nak main kereta, mu nak atur kapal terbang, mu nak buat koleksi helikopter tu hamu. Sebab tak semayang bukan Islam.
Tak kira ayahmu haji, ayahmu ustaz, ayahmu tok guru, mu dak semayang, mu set kereta, set motor, set projek, set kereta, kerja makan gaji kerajaan, menteri besar raja, maka bapak setan. Hang, tak ada kira siapa-siapa. Dah menteri tu, menteri setan. Nampak? Anak ayah haji tu, dah tak semayang, anak setan. Tak layak makan beras milik Allah Ta'ala. Tiap-tiap beras tu supah bila dia suap nasi ke mulut. Dia nak suap beras hak nasi goreng kata celakamu, celakamu. Bahar tanah derah. Pasal tak semayang. Dia baru tak semayang. Tak masuk kata rumah tekuk ni. Nak. Mana nak lawang sama, duduk tuan rumah lawang, duduk numpang rumah orang lawang tuan rumah. Lepas tu menyesal kat gini. Tak usah akhirat tau, nu tengah sedap tau. Biar lepuk sakut di magak lori minyak. Tak, masuk tayar bawah kaki sikit, dubik tulang sembang. Nampak? Putu, doktor kata kena kerak. Tak boleh bos kera, tak boleh. Tak, kena kerak. Ambo, tak boleh, kena kerak. Tak boleh bos kera, tak boleh. Bos panah hidup, tak boleh kau. Ada apa-apa? Nah, kata Malik Zamaniyah yang jaga neraka, amboi, eloknya dan comelnya kalau menangis di dalam dunia kerana takut kepada Allah. Kalau atas dunia takut, bagus itu. Nah, bukan bila kita semayang ni mana kita jual kereta kita, kan? Hak kita kau. Bukan mana bila kita semayang ni tak boleh raung motor, boleh, ada hak. Nah, cuma beza ada semayang, Nabi kata golongan ini golongan yang tidak beriman kepada Allah, bukan Islam. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada salat baginya, tiada nama Islam baginya. Nah, tinggal nama Melayu lah, Melayu. Nah, pada hari itu masih beranak bang dah telinga kanan. Ya, bayang besar lapan main mutu pada semayang. Lain yang masih beranak itu orang perih ezah kat telinga dia. Tak, telinga kanan perih ezah mutu, telinga gigi perih ezah pemula wang. Besar siapa ada semayang boleh tahan kira. Tak bang. Tapi tarbiyah tak ada. Nak, ibu bapa cedung pada sibuk cedung, kelaut pada sibuk kelaut. Nak, tak dah nak tarbiyah anak-anak. Umur 25 baru nak suruh semayang. Mayang tak orang bayang tak orang gitulah. Dah ada apa dah 25. Nah, 25 macam gebuluh oh. Kita ambil buluh lagi, balik lagi, paisik lagi, tebang buluh, lepas tu ricinya. Rici sayur. Terang makan. Nampak? Rabak habis mulut-mulut. Nah, masa rebung orang nyayu. Kalau kamu dulu takut kepada Allah, nescaya tiada mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Di sini kesemua yang berakal renti dan faham bahwasanya buku sesat itu, orang-orang tua berkata, tak lepas dulu hamba di belakang-belakang. Tak lepas dahulu hanya di belakang-belakanglah. Maka apakah memberi faedah kepada yang menyesal itu, melainkan tambah-tambah sugur dan susah juga. Dia kata di sini kesemua yang akal, yang berakal renti. Renti itu reti ya. Nampak? Renti mana reti ya? Dan faham. Bahawanya buku sesat itu, orang-orang tua berkata, tak lepas dahulu hanya di belakang-belakanglah. Maksudnya cerita tentang menyesal di hari akhirat ni, orang yang berakal dia ambil pengajaran dulu gitu. Nah, sebab tu kalau budak-budak dia tak tahu kahla, dia ikut ke saing dia, ikut buat lepuk kena. Masa tu baru dia mari. Tak, tapi kalau budak hak berakal, dia tak ikut. Pasal dia bayang dah, kat gini kalau ikut jadi gini, naknya aku.
Nah, dia dulu lagi. Dia menyesal belakang-belakang gitu. Lagi. Dia dulu lagi buat kira dah. Tapi kalau budak bodoh je ni bengong tak apa sara, dia ikut. Kalau dia kata sesaing kat gigi berat mu ni saing set ni. Tak. Tak apa bah. Hak nu fikir awal dah. Nak dia fikir gini susah lagi. Dia dapat tak ikut. Hak ni tak fikir. Dah bila nak fikir? Masih kena lagi. Nah, tengok macam hak ragu ni katak dah orang. Minta apa tu lo, tak buat dah. Aduh, ayah kena katak. Nah, bayar lepas buat pula. Boleh ada. Nah, bayar lepas boleh ada pula. Buat pergi pulih nyek dipulih tak. Tangan kasut buk lekung. Guna gamak apa? Hambo dah. Nah, tubik lokak buat pula. Nah, pasal apa? Pasal jadi keras ke? Nah, cicah air tak dia apa? Keras ke? Nah, jadi buku sesat ni makna tepat nak sesat. Inilah di dalam dunia. Batu taubat makna menyesal. Taubatlah, tak kena biti sekepeng pun. Free taubat. Dia atas saing kok ni, atas saing. Kawan hak kaki 6 ekor, main ekor. Kawan hak kaki berina. Kawan hak kaki kuda, kacing. Tak apa-apa. Atas kawan. Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia ikut agama kawan dia. Falyanzur man yukhalil. Maka lihatlah siapa kamu nak berkawan. Memang gitu lah. Kita kawan dengan orang main bola, memang kita minat main bola. Akhir-akhir kita kawan dengan orang main bola titik. Dia jadi minat buku titik. Tak ada dia duduk kawan dengan set buku titik jadi minat Quran. Dia gitu. Faham tak? Dia duduk saing dengan set bola ngak ni. Tak, set main bola. Dia tak main, duduk ambil sama dia. Ajak minum apa semua. Duduk godong hak mau dengan set bola. Dia dah jadi pemain badminton. Pelik sungguh. Dia tak jadi gitu. Dia atas saing kawan curi. Kalau kita tak curi, orang kata curi. Faham tak? Kalau kita tak ngapak, orang kata ngapak. Kalau kita tak baik, kalau kawan orang baik, gitu benar. Kita kerja pecah rumah. Faham? Skudaibar ada lah untung. Skudaibar lepek, ada pekerjaan, ada macam-macam pesen. Awak bagi yang pecah rumah. Kerja malam, siang tak kerja, bawa tidur. Jadi sekali malam tu kita jumpa kawan lama, kawan kita baru balik Mesir. 3 orang ustaz belaka. Kita minum air ustaz 3 orang. Kita boh pecah rumah. Faham tak? Jadi kita minum air bandar. Orang pun tengok, orang kata kita, budak tu ustaz kalau gitu. Kita ni hak kaki comah, orang kata ustaz kok. Padahal minum air sekali baru. Pasal kita minum air dengan ustaz semeja. Faham lagi? Gitu kok kalau kita orang baik. Minum dengan kaki-kaki dadah. Orang kata kaki dadah. Padahal kita baik ingat. Kita kerja kat pemadang. Anti dadah. Lepas tu lama tak jumpa kawan di Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur jumpa kawan kita 2 orang. Kawan kita ni kerja molek sangat lah. Kalau seorang ada pergi kuda. Kalau seorang lagi memang timbang heroinnya. Faham tak? Bagi idol dadah. Ngisak. Nampak? Ngisak. Kita pun duduk minum air semeja dengan dia. Kita kerja Terengganu, anti dadah. Faham tak? Orang pun kata kita, ngisak juga orang ni. Kawan kata, mesti kata gitu. Betul tak? Padahal sekali baru duduk. Tak beradang lagi. Tak takni lagi. Maka apakah memberi faedah kepada manusia itu melainkan bertambah-tambah sugur dan susah jua. Memang kau muyung. Memang kau duka cita kalau orang yang telah dipenjara dia bersedih. Dia menyesal. Tengok orang dah penjara. Dia buat salah dah, lepas tu dia menyesal pula di dalam penjara. Muka kau tak kau. Muka kau munyuk. Dah kena jatuh hukum dah. Lepas tu menyesal pula. Nyesal. Muka manusia ni muka dia boleh mentafsirkan akan hati dia.
Kan boleh kan muka muka sedih, buat muka senang. Saya boleh tak buat muka sedih? Boleh? Cuba. Kan boleh buat ah. Nah, yang tak boleh buat muka sedih lembu. Lembu nak kena meleh pun begitu. Baru nikah pun begitu. Baru boleh tuk pesang pun begitu juga muka dia. Nah, jadi kalau kita menyesal masa ni dah, tak usah kawan lah ngok pelik-pelik. Lepas tu kawan kita dia kata pula, kalau kita tak kawan dia kata, biarnya kata je lah. Nak kita tegur saja sudah takat minum air okey pasal kita nak baiki diri yo. Nah, kalau kita duk capur lagi nak baiki ke mana? Nah, mana kalau nak basuh ambil hak basuh hak bersih tu, akad daripada najis boleh mesin masuk. Baru orang panggil senang nak bersih. Kalau duduk dalam najis lagi nak basuh ke mana? Nah. Kenyataan makanan dan minuman ahli neraka. Sabda Nabi SAW, maksudnya segala ahli neraka itu bila minta tolong mereka itu dengan turun hujan, nescaya dia angkatkan awan yang hitam. Maka berkata mereka itu, hujan itu ialah datang, ia hujan daripada Tuhan yang rahman, maka diturunkan di atas mereka itu hujan batu daripada api neraka. Jatuhlah di atas kepala-kepala mereka itu, kemudian keluar daripada dubur-dubur mereka itu. Allahu Rabbi, na'udzubillah. Oleh kerana tersangat panas di dalam api neraka. Khabar dari itu kan, api neraka ni panasnya 70 kali ganda api dunia. Api dunia panas. Dunia ni panas sekali ganda, api neraka 70 kali ganda. Nah, kalau api dunia ni 1000 darjah dah Fahrenheit, maka oknum 70,000 panas api neraka. Exhaust panas dah dah exhaust. Padahal exhaust tak ada api. Nah, api dalam blok. Hak duk tendang piston, dalam tu api. Tapi api dalam piston tak panas. Pasal apa? Kalau panas, cair piston. Faham tak? Kalau ambil api neraka, bubuh dalam blok, enjin kereta motor, start je, cair blok. Jatuh debok. Start, jatuh debok blok. Sebab apa? Cair boleh habis. Kalau api neraka. Tapi api piston tu panas dah. Tak sah api dalam blok. Exhaust tak ada kena-mengena pun. Exhaust Honda Cut, bukan exhaust Arwang. Faham? 1000 cc Honda Cut dah. Nah, kita balik ke Leberang, naik Honda Cut, pep siapa? Tolak ke 10, ke 6.5 apa ke Leberang. Faham tak? 6 kali berhenti berok. Nah, panas exhaust. Alu turung tu setuh di betis sikit. Nah, alu turung setuh di betis. Tak ada yang kulit betis. Lekat di exhaust jadi stiker melalik ada. Ada kulit betis. Nah, padahal exhaust bukan api. Exhaust ni hanyalah lebihan bakaran dalam piston, asap tubik kau tu. Jadi asap je lalu kau tu. Nah, lalu kau exhaust. Pula dalam tu dia ada batang exhaust. Luar tu, hak besar tu bukan. Penebak dia saja. Kena hak luar tu, nak lekat kulit di exhaust. Lama ni setuh tak sampai pun 1 saat. Turun syeh tu tak ada kulit merah macam ni. Faham? Nampak? Tu panasnya api neraka. Api exhaust tak tahu dah kita. Dak. Kalau lama tak tahu. Dah kalau satu waktu semayang kena duduk dalam api neraka 6,000 tahun. Percaya tak mau percaya, itulah cerita ni. 6,000 tahun. Bayang. Nah, dah kita kena exhaust yang cabut kulit ni. Ada siapa 6 minit? Ada orang bila kena exhaust? Ada anaknya tak berakad lagi, tunggu 6 minit nak akad. Ada tak? Ada. Tu ada tak ada. Lekat dia exhaust Yamaha tu. Ada kulit tu stiker. Nah, dah bayang. Nah, yang berani kata ke orang alim, hina ke ulama, nak lidah bisa ingat jilat exhaust kali kau. Nak tengok buana teh jilat kali. Nak tak tahan, tak salah. Cuma kita ni bodoh kita saja. Benarnya kalau kita fikir bodoh aja. Tak percaya tanya orang tua-tua hak zaman muda itu. Cik kita fikir balik. Bodoh cerdik kita itu. Bodoh lah dulu. Tak pah kuana kau. Main kena nama ekor. Tak ada kaya kena nama ekor.
Ada. Tapi nama ekor ni dia gini. Bila lama dah tak kena, kita pun mari nyesal. Bodohnya aku duk main. Tak, kali tikang 10 riyal, 15 riyal kiring orang. Sekating. Nampak kiring ke dia bayar taksi. Nah, Haji Bakar. Nah, Haji Bakar tukang beli ni. Nampak dah ambil serial apa. Nah. Bila dak mau kena lama dah. Nah, 4 bulan dah tak kena habis kat 2000 dah tikang habis kat 5000 habis kat 100 200 dah. Berak dia jadi kena pula 200.5. Dia kena pula 300. Nampak? Sagu hati berapa nombor ekor? Mereka apa sagu hati? Tak je main. Tak je. Tak tahu. Sagu hati apa? First price apa? Set. Wak lebar. Nah. Nah, jadi gitulah pasal syaitan. Iblis. Nah, bila kita berasa menyesal tak mau main dah lama tak kena, puak kena pula 1,500. Jadi galak balik. Main semula pula 9 bulan tak kena. Bahang di China 4,000. Habis 4,000 kena pula 800 ya. Semangat balik. Bodoh gitu. Nah, tak ada lagi orang kaya main nama ekor. Nah, bahang pula habis kuat makan sup gitu ya. Kena 300 ya akan si ayam. Gitu je lah. Nah, orang dah kat buruk situ Nah. Jadi bila dah terlampau lama panas sangat di dalam api neraka, minta nak hujan. Oh, pandai minta hujan. Maka Allah datangkan awan hitam, mendung nak hujan. Maka bila ahli neraka tengok, oh nak hujan tu hampir kenang doa kita. Nah, dah kita kat gigi. Allah turunkan hujan batu daripada api neraka. Batu kecil-kecil daripada api neraka. Besar-besar tu. Kata Ibn Abbas, besar-besar keliki. Tak. Batu api neraka. Macam batu hak burung ababil. Belawang dengan tentera Abraha. Nampak? Wa absala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami hantar burung-burung kecil untuk menyerang tentera bergajah Abraha. Burung mari daripada daripada laut. Nah, maka melepaskan di atas mereka itu batu-batu api. Batu api lepas atas tentera Abraha. Tentera bergajah. Hancur lumat habis tentera Abraha. Nah, burung bawa dah burung pegang bara api, batu api mana panas. Dia kuku. Kita jangan kulit. Nah, kalau kuku dah panas. Nah, dia pegang dengan paruh sutir, kata dengan dari ulama tafsir, pegang dengan kaki 2 utir. Jadi sekor 3 utir awak. Dengan paruh sutir. Ada besar gitu Tapi dia masuk merah. Nah, dalam kitab tafsir Jawahari kata batu tu rupanya daripada gunung berapi. Burung tu ambil batu gunung berapi. Memang gunung berapi dia batu dia api. Nah, batu api ni, batu gunung berapi, kalau kita masuk dalam laut, ceceng gitu, terselang, seminggu baru padam. Dah kena atas orang. Nah, macam orang nak nuang liling, nak nuang maga. Nah, ada kan orang nak nuang maga. Nah, hak cari dia masuk dulu maga. Cik cuang atas kaki teh kali. Tengok saya berapa jadi kaki jadi. Korok kering terus. Nah, panas gitu. Jadi turun hujan pada ahli neraka, hujan batu api. Masuk kok mulut, keluar kok dubur. Dia berdesang lalu kok usuh, pecah habis usuh, tubik kok dubur. Hebat sungguh siasaan Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu sesungguhnya siasaan Allah bersangat tak mudah tahan. Orang atas dunia tak tahan dah. Nah, bapak gangster di Kuala Lumpur, Bukit Bintang. Nampak? Kena hukum penjara 20 tahun pak sebatang. Kena pak sebatang, rompokkan bersenjata api. Nah, kena 20 tahun pak sebatang. Sekali sebat panggil mok. Tak? Sekali baru. Faham tak? 2 kali sebat rehat dulu. 4 bulan sebat 2 lagi. Pada apa? Tak tahan. Doktor kata tak lihat. Sebatang pertama. Bapak gesta. Tatu naga 3 ekor atas belakang. Faham tak? Atas dada kuda laut. Lek ni beruk saya kau duk gatung. Faham tak?
Kalau tadi kosong ada angin gesta tu. Tu kontraktor. Faham tak? Gesta dia kena ada tattoo, kena backhand, tubuh kena besar. Pistol kiri kanan pinggang, backhand. Serari rotang panggil mok. Siapa suti je orang kata tengok. Bertepi. Faham lagi? Tu bapak gesta lah kita. Cak ayang. Nampak tak? Sewak gerak lah. Nak joli. Piti halal joli. Dah mu kaya. Aku kaya, aku nak beli kapal selam mesti beli tak ada masalah. Siapa tanya semayang, bertilah kapal selam, bayang dulu. Aku kaya, aku nak buat stadium hok atak ni garanti tak utuh. Tak apa dah mu kaya. Tapi tanya semayang, mu kena semayang. Dia gitu, bukan Tuhan marah kita cari dunia, bukan marah kita bersokang, bukan marah kita berhobi, tak ada salah. Mu nak angguk burung tak ada apa-apa. Mu nak masuk dalam sarang burung mu nak bulu, tak apa. Tak ada tapi semayang ni gak pada semayang la ilaha illallah. Burung bunyi ku. Kalau Melayu gak bodoh. Dah ada semayang. Apa orang duk cuma masuk tas surau belaka. Tas surau belaka berjujuk. Dia tubik dengan sarang-sarang burung ni. Lalu kau orang nak pergi surau. Orang bawa kitab ni sarang burung. La ilaha illallah. Ambak burung mu masuk dalam. Biar je keke anggur. Ada. Ada lah ni. Pahuan ni. Batu keluar kok dubur. Kemudian minta pula mereka itu akan hujan daripada Allah 1000 tahun. Kemudian minta pula, nama mana minta? Ya Allah 1000 tahun. Maka nyatalah bagi mereka itu awan yang hitam. Mari pula awan. Maka berkata mereka itu, ahli neraka, ini awan hujan. Hujan dah. Itu kita kena batu api. Ini hujan sungguh dah. Maka diturunkan di atas mereka itu beberapa ular seumpama tekak-tekak unta. Turun ular daripada awan. Orang kata boleh jadi, tak ada pelik. Ini semua kerja Allah. Kalau manusia buat, baru kita kata tak munasabah. Tapi kalau Allah buat, tak usah katalah mustahil. Tiada yang mustahil kepada Allah. Allah buat apa saja yang dia kehendak buat. Saya kata boleh Tuhan buat turun ular. Tak ada pelik. Kalau Tuhan nak, Tuhan ambil ular, Tuhan pun di atas, Tuhan rebah tak balik, boleh, ada apa. Di Australia itu pada tahun 80-an, Perancis surat khabar di negara putih muka depan. Malaysia ada surat khabar orang putih, kita lupa nama surat khabar ni. Surat khabar Malaysia muka depan, tak ada lain. Nampak? Bomo batin. Tu tak khabar Malaysia tu. Faham tak? Janda panas. Tu muka depan tu. Tu tak. Senegeri orang bodoh. Tu muka depan. Hujan ikan di Australia, New South Wales tahun 80-an. Hujan ikan. Mari gelap awan dengan ribut turun air dengan ikan. Boleh goreng, ambil goreng. Tak besar mana ada dalam besar ikan kembung. Kita tak tahu ikan dia, tengok dalam gambar dalam TV gitu tapi ikan ditunjuk kamera ada kata, tunjuk atas kereta berbok. Dua negeri kena hujan ikan. Guana boleh jadi masa tu ribut putih beliung lalu duduk kot laut. Dia pusing ikan, kawan ikan duduk di atas naik. Dah kawan ikan kan biasa main di atas. Kalau 15 depa tu dikira bahan atas lagi, dikira atas lagi. Dah kawan ikan bukan naik kau macam manusia. Ikan ni kalau buat kawan kau 10,000 ekor sikit ni boleh banyak 12 dek tinggi munjung penuh tu. Sembah luang. Kawan ikan. Jadi wak naik dia angin kajian dia. Patu turun hujan kena atas negeri orang. Betul sungguh. Siapa wak naik? Allah Taala. Bekas kajian wak naik. Jadi mudah ni hujan ular. Ular tak besar mana, besar-besar peha. Sekor. Dah tekak uta besar peha kita.
Tak? So perhusah cerita tak? Faham tak? Dah kita bayang ular so pehe kalau tubuh so ni takkan ularnya ni. Dah kalau tubuh so ni takkan ularnya ni, tu bukan ular kuikik. Faham tak? Mana kalau tubuh so ni tak ada 30 rupiah. Nak badan dengan tubuh. Nah. Tipe di atas ahli neraka. Kita tengok dalam TV tu lah. Nah, dulu dia ni absor. Dalam TV. Anaconda ni berahi dia tahu lah. Nah, anaconda. Nah, jatuh di atas mereka itu yang kena gigit itu tak hilang sakit daripadanya bisa 1000 tahun. Jatuh sengat selalu, jatuh sengat ada. Ular bisa. Sekali sengat 1000 tahun, bertepik nolong. Demikianlah hal ahli neraka itu. Baca firman Allah Ta'ala, zidnahum azaban fawqal azab. Artinya menambah kami akan mereka itu ahli neraka akan azab di atas azab itu hingga akhir ayat. Yakni tidak ada lagi diringankan, bahkan ditambah semata-mata. Bila sakit kena pukul, dipukul lagi. Nak tak boleh tepik sakit, bila tepik tambah semua. Nak lari tak boleh, keluar tak boleh. Masa ni kita boleh lari pada azab, iaitu balik taat kepada Allah. Nak tapi siang tengok budak-budak tu ni, tak tahu benda dah, rukun semayang tak erti apa, tak erti, mati katak gitu lagi. Panjang umur tua bodoh gitu ya. Dah tak ada ilmu. Tua bodoh macam ayam bodoh gitu kan. Tua ada cucu pergi tak okey bodoh lagi. Tak tahu kala. Jadi tu orang panjang umur tapi tu jahiliah. Macam Dayak laut. Tak erti benda. Tu beza. Kalau belajar kau ada erti lalu. Nah, tak usah kita tak pas sekolah ni, balik universiti ni, balik Hong Kong, balik Amerika, balik Mongolia ngaji tinggi ya. Diraka pada Allah. Tuhan celah api neraka. Tak usah kita hak lepas Jepun perang. Tak. Kita rapat dengan MB ke, rapat dengan raja ke, rapat apa, diraka pada Allah tak ada kira. Dia tak ada takut kabel mana-mana. Nah, kabel Telekom, kabel TMB tak ada kira. Nah, diraka maka bubuh dalam api neraka. An-naru lil asi walau kana sayyidan qurasyiya. Neraka untuk orang yang tak taat perintah agama. Walaupun Tok Said lagi pula keturunan Quraisy. Bukan kata Tok Said Pulau Pinang, Tok Said Mekah, Tuhan celah dalam api neraka. Kalau derhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Apakah hukum solat fardu ketika azan sedang kedengaran? Sedangkan azan menandakan masuknya waktu. Soalan pertama tentang solat ketika azan. Baik. Dia kata kita nak semayang tapi azan tengah bang. Tok Bilal tengah bang. Boleh tak semayang? Kalau boleh, macam mana sedangkan azan menandakan masuk waktu? Baik. Jawabnya, harus kita sembahyang ketika azan sedang diazankan atau azan sedang berkumandang. Tok Bilal tengah bang, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun Allahu akbar, sembahyang maghrib sah. Tak ada khilaf di kalangan ulama, sah. Faham lagi? Boleh. Dan ni dia kata azan ni menunjukkan masuk waktu. Azan bukan masuk waktu, azan memberitahu bahawa waktu sudah masuk. Bukan azan tu makna baru masuk. Dia masuk waktu ni dengan matahari, bukan dengan jam, bukan kalender, bukan azan, bukan lain, matahari saja.
Cuma hak lain tu tanda telah masuk. Bila matahari tenggelam, masuk dahlah waktu, maka Tok Bilal pun mula melaungkan azan. Faham lagi? Jadi bila telah dia bila azan telah berkumandang, maknanya waktu telah masuk. Syarat sah semayang hendaklah telah masuk waktu. Bukan syaratnya hendaklah lepas azan, kan? Jadi sama ada dia azan ke tak azan ke tengah azan, waktu masuk dah boleh semayang. Nah, umpamanya masuk waktu maghrib dengan tenggelam bulatan matahari daripada kaki langit. Bila tenggelam 7.30 masuk waktu. Tapi Tok Bilal bang 7.31 katakan. Nah, pasal Tok Bilal baru sapa dia kan, dengan basikal apa semua, nak kuci, nak rata basikal apa semua, naik lewat seminit. Dah kalau kita semayang dah sah. Sah, jadi dia nak khabar azan bukanlah menunjukkan tepat masuk waktu, tapi waktu telah masuk. Jadi nak khabar ke orang kampung, azan dah di masjid dan di surau. Dia gitu. Ya, bisa semayang di masjid, azan wajib. Orang dia tahiyat masjid tu agak. Terus azan wajib tu. Di semayang tahiyat. Baik. Cikgu tanya, kita masuk dalam masjid, katakan biasa hari Jumaat. Nah, masuk hari Jumaat, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita ni nak semayang tahiyat masa azan tu boleh tak? Jawabnya boleh. Nah, afdal kata ulama fiqh selepas habis azan. Maknanya sunat berdiri dahulu. Faham lagi? Jadi kita orang tengah azan, sunat kita berdiri dulu. Bila habis azan, kita jawab azan baru semayang tahiyat masjid. Tapi siapa yang nak semayang terus boleh. Jangan salah faham. Jangan kata haram, boleh. Dia masuk, dia azan terus. Dia semayang terus. Oh, lah pun orang tengah azan. Habis semayang salam, dia jawab azan. Nampak lagi? Takut kita duk kata, kita tengok orang masuk, orang duk diri cacang. Takut kita duk faham diri tu wajib. Faham lagi? Tak, bukan wajib. Dia berdiri tu sunat saja, nak menunggu habis azan, nak jawab azan dulu baru nak semayang tahiyat. Bukan berdiri tu wajib. Jadi kalau kita nak semayang terus pun boleh. Apa hukum mengair menggunakan umpan katak hidup? Umpan lain payah makan. Jawabnya umpan ke, nak buat apa ke, kok mandar kita lah. Cuma jangan membunuh katak. Hukum membunuh katak haram. Melainkan katak berbisa. Dia memudarat kepada orang, baru dah masuk dalam perintah bunuh. Wala taqtulu didda, jangan kamu membunuh katak. Kata dia pada sahabat Nabi dalam hadis sahih, Nabi melarang membunuh ke katak. Nampak, tak boleh bunuh katak. Jadi kalau kita buat upang saja, tak bunuh dia. Kat lagi kita lepas mula. Nampak ikan mari dekat, pok kita katak kepala ikan. Boleh. Dia gitu. Jadi kalau kita bunuh katak, tak boleh. Hukumnya haram. Tak boleh. Kerana nas larang membunuh katak. Sama ada kita pergi sakuk atas belakang, mapuh dia, haram juga. Upang lain upang terang upang lain ikan dia yang nak akan katak ikan uang. Kalau upang lain kan boleh juga. Kita upang nak ikan, makan juga. Yang nak makan ikan guang tu tak boleh makan ikan lain. Jadi jangan bunuh katak. Kalau kita upang, tak upang, kita ikat dengan benang saja, tak rapuh, tak apa, tak membunuh. Kalau kita buat upang hidup, kita tak boleh sakut, dia jadi sakit. Faham lagi? Tu upang hidup, upang ikan kan. Tak boleh sakut pakai sebang atas belakang gitu. Sakit dia, lebok sakit. Yang boleh kita bunuh dia kerana kita nak makan. Jadi tak boleh menyakiti binatang lagu tu. Macam pelajar-pelajar yang sudah dulu tengok sekolah
Buat benda. Belah katak. Tak boleh. Tak boleh. Haram. Kena ambil benda lain. Banyak lagi benda lain kan? Nah. Dia masuk hayawan muhtaram ke katak. Batu tengok ada dalam bilik air, susah. Ni tengok dalam bilik air panggil bomba. Suruh buat katak odol. Katak biar hidup situ lah. Dia duduk dalam bilik air, disuruh ditunggu malang. Kita tutup api, tubik nata terbang. Nak ngayak-ngayak hak tu dia nak makan. Bila siang dia nusuk balik, celah mesin basuh, celah apa, dia lepak situ. Tak ada lagi dia buat lari barang kemas. Malang buat lari mesin basuh. Tak. Jadi kita yang ni sombong kan apa? Ni nak tumpang ni, bukan nak tumpang nasi kita tak faham. Hidup dalam bilik air gitu lah, sejuk. Makmum pakai t-shirt ada gambar seseorang tidak boleh ketika solat. Hukumnya sekiranya pakai gambar ulama ketika menunaikan solat. Jawabnya makruh belaka. Gambar ulama, gambar penyanyi, gambar kita sendiri makruh. Bukan tak boleh, itu haram, makruh. Semayang sah, makruh. Gambar raja ke, gambar Mak Said ke. Saya mempunyai kenalan yang anggota unit survivor tentera darat. Masa latihan di hutan belantara, dia dan rakannya dikenaki memakan ular panggang, monyet, biawak singgang dan buaya salai. Tiada pilihan lain. Apakah pandangan Islam terhadap situasi ini? Apakah hukum memakan haiwan eksotik tersebut dalam keadaan latihan saja, bukan benar-benar tiada makanan darurat? Jawabnya haram, berdosa besar, wajib bertaubat dengan segera. Sama ada kita unit survivor, tentera darat, wataniah, komando, SEAL ke apa ke, tak ada kira. Dia boleh makan ketika tiada makanan sahaja. Ketika latihan makanan lain ada, tapi walatih makan dulu, hukumnya haram. Pendapat yang mengatakan kalau latihan dibenar dan makan yang haram, pendapat itu adalah salah daripada sebenar. Nampak? Sebab ijma' ulama haram kita makan benda yang haram dengan sebab latihan. Dia kalau latihan dan dalam latihan itu memang tak ada makanan, baru boleh makan benda yang haram untuk menyelamatkan nyawa. Tapi ada lagi pucuk paku, ngubi, buah-buahan, nak tiba-tiba latih makan. Ambil ular sawa, kerak, minum darah lah, panggang tu, buat roster ular sawa. Tiku masuk 3 rasa. Faham tak? Buat latihan, hukumnya haram. Apa jadi pun haram pasal latihan. Komando tak kira. Tentera darat, tentera laut, tentera udara, tentera bawah tanah, haram mereka. Wajib bertaubat. Jeneral ke, brigadier jeneral ke, lieutenant ke, dia kena darurah sungguh. Dia tak boleh latihan. Kalau boleh latihan sedap. Jadi halal dah. Sebab darurah bukan latihan. Darurah ni situasi sebenar. Itu darurah. Famani'turra, barang siapa Tuhan kata yang masuk dalam situasi darurat sungguh, bukan situasi latihan darurat. Nampak? Famani'turra, orang yang duduk darurat sungguh. Kalau tidak, tak komando pun boleh. Kan ada kan ustaz-ustaz mari mengajar. Bab mana darurah. Dalam kitab fiqh. Kalau kita kelaparan, boleh makan yang haram, makan babi umpamanya. Pasal apa? Dia jumpa di padang pasir, tak ada benda, jumpa babi seekor, lapar sangat, boleh mudarat nyawa. Kalau tak makan, boleh makan babi. Betul. Dalam kitab fiqh pun ada sebut boleh makan anjing kalau tak ada makanan lain. Kalau tak makan, mati kita. Pada adat lah, boleh makan anjing. Tapi boleh dah ustaz tu bawa babi juga sekali. Buat dia pula babi, ustaz. Tak malam ni bab darurah, jadi nak latihan makan. Boleh tak? Jadi halal. Tak lah, pasal ni latihan. Jadi latihan tak boleh makan. Darurah, dia kena memang darurah sungguh. Macam orang dipaksa. Orang tu dipaksa, mari orang bubuh pistol tak kepala. Pistol sungguh bukan pistol air. Kalau mu tak berzina dengan awek ni, aku betul.
kata peropok. Peropok mabuk, dah lewat main. Kita takut kena tembak, zina dengan awet ni. Faham saya? Mu suka lubat ni. Dia pun tak tembak kita, maka tak dosa. Kerana nak menyelamatkan nyawa pistol. Tapi ustaz ngajar malam tu kita buat test dulu, latihan. Kalau darurah orang mari paksa kita boleh berzina, maka malam ni kita test dulu. Tok Bilal, lepas tu panggil orang puang seorang. Boleh tak? Tak boleh, latihan. Mana boleh? Faham? Dia kena situasi sungguh. Seseorang telah memberi tawaran kepada kawannya supaya mengahwini isterinya yang ditalak 3 dengan syarat dia mesti menceraikan isterinya selepas itu. Kawannya menerima dan dalam perkahwinan itu kawannya telah bersetubuh dengan isterinya. Selepas itu dia menceraikan isteri kawannya. Adakah sah perkahwinan? Bagaimana status anak dalam kandungan isterinya tadi bersama kawannya? Adakah boleh dibingkan dengan kawannya walaupun selepas itu dia telah bernikah semula dengan isterinya selepas dilahirkan, selepas anak itu dilahirkan? Baik, dia ni cerai 3 talak. Nampak? Talak 3 lah. Dia kata ke isteri dia, aku cerai kamu dengan 3 talak. Maka jatuh 3 dah. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki sepakat, tak ada khilaf, jatuh 3. Atau dulu 2 kali cerai dah, ni kali yang 3 juga. Jadi cerai ni kalau 2 kali boleh rojok. Apa benda ni? Firman Allah Ta'ala, at-talaqu maratan. Talak yang boleh rojok itu 2 kali saja. Mana kalau cerai sekali, aku cerai kamu ini, lepas tu nak baik semula, tak habis ada lagi suami pun kata aku rojak kamu semula menjadi isteriku. Tak apa, jadi isteri semula. Bulan 3 bulan lagi cerai pula. Berbuk stesen TV. Nampak? Tok lelaki nak tengok Gusti, bini nak tengok apa benda ni drama. Cerai pula sekali lagi. Suami pun kata aku rojak kamu menjadi isteriku semula. Boleh jadi isteri semula. Yang ketiga cerai pula, tak boleh rojak dah. Faham lagi? Tak boleh rojak. Lagu-lagu mana rojak pun tak jadi dah. Tak jadi isteri. Kalau nak ada jodoh, isteri ni kahwin dengan laki-laki lain, dia cerai pula dengan suami baru ni, baru boleh. Itu pun syarat dengan suami baru ada berlaku jima' sekurang-kurangnya sekali. Faham? Dia gitu. Hak ni dia nak upah kawan dia. Dia nak balik ke isteri dia 3 talak, tak boleh dah rajak. Dia kata mu nikah dengan bini aku, lepas tu mu cerai, mu jimak sekali, jangan 2 kali, sekali. Faham tak? Dia pesan gitu. Dia panggil gila talak. Dia pakat sudah. Faham tak? Lepas mu nikah, mu cerai, lepas jimak sekali. Kawan dia pun setujulah. Biasa dia orang panggil Cina buta. Ini jarang dah, ini Cina, ini Melayu buta ramai. Jadi kawan dia pun nikah dengan lelaki, dengan bini dia, dengan janda dia lah. Faham lagi? Lepas tu jimak sekali, esok cerai. Lepas tu habis edah baru boleh kahwin dengan laki dulu. Sah tak? Di sisi mazhab Syafi'i sah, tetapi haram, kena laknat. Faham lagi? Sebab sah, sebab tidak ada dalam akad buat syarat seperti itu. Yang tak sahnya dalam akad gini, aku terimalah nikahnya dengan si Meknat itu, aku akan cerai dia selepas aku jimaknya sekali. Kalau buat syarat gitu, baru tak sah akad nikah. Ni dia pakat luar. Dalam akad nikah tak ada sebut gitu. Jawabnya sah nikah.
Tapi perbuatan itu adalah haram, kena laknat. Itu beza dia. Mazhab lain tak sah, pasal ada pakatan di luar akad. Mazhab Syafi'i je sah. Nikah sah tapi kena laknat. Sebab Nabi kata la'anallahul muhallila wal muhallalah. Tuhan melaknat akan suami kedua yang makan upah dan suami pertama yang tukang upah. Kena laknat belaka. Baik, selesai dah, sah lah nikah tapi kena laknat. Dosa besar. Dah anak lagu mana? Anak tengoklah. Kalau anak itu lahir tak sampai daripada 6 bulan, lebih daripada 6 bulan tarikh nikah dengan isteri, dengan suami yang kedua, dan tak lebih daripada 4 tahun daripada suami yang asal. Nampak lagi? Jadi kita ambil gini, lepas dicerai dengan suami kedua, dibalik suami asal. Nampak lagi? Bila nikah dengan suami asal, hak dulu ni duda dia ngandunglah. Tengok, kalau anak itu lahir tak sampai 6 bulan daripada tarikh nikah dengan suami asal, faham tak? Suami pertama, maka anak beng Cina buta. Jangan tulis Cina buta gitu, beng hak tu kan. Beng hak suami kedua tu, beng Najib. Kau pandai lah apa-apa buat contoh. Beseh ke? Gitulah keadaan dia. Kalau tak ngandung apa-apa, tak ada apa-apa. Sebab dengan isteri suami kedua, suami asal ni, dia nikah dah 6 bulan. Seorang kurang beranak mesti 6 bulan. Mana anak suami hak dulu, suami kedua Cina buta. Tapi kalau lebih daripada masa 6 bulan anak tu lahir, maknanya tak sampai 4 tahun, maka dua-dua tu boleh jadi ayah belaka. Tapi biasanya lepas iddah tidak akan berlaku lagi mengandung, sebab nak kahwin lepas iddah. Nampak lagi? Dia cerai dengan suami yang Cina buta, bukan boleh nikah lalu, kena 3 kali suci daripada haid dulu. Tu balik hak kaedah asal. Seorang tukang jahit pakaian yang seksi, belah belakang ketat jarang, menampak bentuk badan, berdosa tak tukang jahit sedangkan ia menjahit seperti digendaki oleh pelanggan itu? Jawabnya, kalau dia tahu memang pelanggan itu nak mendedahkan auratnya di luar rumah, di depan orang yang haram lihat, maka tukang jahit bersubhat. Kalau tukang jahit tu tak tahu sama ada dia nak pakai di rumah atau di luar rumah, maka tidak bersubhat, tapi pekerjaan itu tidak berkat. Sebab tukang jahit tak wajib tanya mu nak pakai luar, nak pakai di rumah. Tukang jahit tak wajib tanya. Tapi kalau pada adatnya negeri itu memang hak pakaian gitu orang waik luar rumah, maka menang belum adat, maka hukumnya tetap haram. Sama ada dia penjual baju bandar ataupun dia tukang jahit, dan seumpamanya tukang jual baju baru pasal minggu ke apa, pasal malam, bersubhat berlaku. Jadi boleh jual kepada orang yang nak pakai depan suami dia atau nak pakai di rumah, bak dikira bersubhat. Ada ustaz kata makmum masbuk ialah dia sempat takbir ihram sama imam macam saya. Kalau imam itu baca ayat panjang Al-Fatihah dan saya masuk lewat sikit dan tidak sempat takbir ihram sama imam, adakah saya juga makmum masbuk? Sebab saya sempat mengambilkan macam Fatihah tadi kerana imam tadi baca ayat panjang. Dia gini, balik pada pendapat ulama lah, siapakah ustaz-ustaz ni? Makna makmum masbuk malah makmum yang tidak sempat masa menghabiskan Fatihah di dalam qiyam imam. Itulah takrif dia. Siapakah ustaz tu? Pakai hak ulama buat dah. Apa makna makmum muafiq? Makmum muafiq adalah makmum yang ada masa untuk menghabiskan Fatihah semasa imam berdiri. Itulah muafiq namanya. Baca surah panjang, surah pendek, bab lain. Sekalipun tu imam dia tak dang Fatihah tu imam, dikira muafiq juga kalau ada masa membaca Fatihah masa imam diri. Contohnya tu imam takbir semayang isyak, Allahu Akbar. Makmum tu ada atas kereta lagi, baru nak sampai di rumah dengan deriang-deriang waktu turun. Dak mari pergi masjid, makmum tu imam semayang dah, takbir dah.
Makmum yang balik baru sampai di rumah buat naik diri yang patut nak mandi pula Tok Imam. Makmum lepas mandi baru nak turun sembahyang jemaah. Faham? Jadi dia sampai kereta, Tok Imam takbir sembahyang Isya, makmum tu muwafiq. Sebab apa? Sebab dia turun mandi, Tok Imam baru baca ayat yang ke-60 surah Baqarah. Faham lagi? Surah Baqarah 2 jam setengah baca. Nampak tu contoh lah, faham tu. Macam mana kalau saya baca Fatihah lambat menyebabkan saya tak sempat nak rakaat sama imam sebab saya tidak ambil Fatihah lagi, adakah saya makmum muwafiq? Dia gini, kalau kita baca Fatihah lambat, Tok Imam baca Fatihah dia tak kira. Dia kira gini, kalau kita sempat masa baca Fatihah pada bacaan yang sederhana, tak derah tak lambat dalam berdirinya imam. Jangan ukur dengan Fatihah kita. Ukur dengan kalau aku baca Fatihah biasa dan lah aku habis Fatihah maka muwafiq lah. Kita lambat tu hak kita. Cuma kalau kita lambat bacaan sebab kita baru sapa, ada kok lambat pasal kita baru sapa. Sama sapa dengan Tok Imam tapi jenis lambat baca. Duk main gitu. Lambat nak sudah. Tu diberi maaf. Tu maaf tu. Jadi Tok Imam rakaat habis Fatihah. Muwafiq jugalah. Kata Syekh Ramli, kalau kita jenis tak nak berobat dah jenis memang lambat, maka hubung dengan orang masbuk. Boleh tinggal Fatihah sekadar hak kita 4 baca. Orang bunuh diri macam mana status? Adakah boleh dikebumikan kubur Islam? Saya tengok orang mati bunuh diri ada kebumi di kubur Islam. Ya. Orang yang mati bunuh diri tetap mayatnya dikira Islam. Jawabnya dia dikuburkan di kubur Islam. Cuma beza dengan orang yang lain mati tak bunuh diri, mati biasa ini. Jawabnya kalau di Nawak tak boleh ramai-ramai. Kemudian pemimpin masyarakat, tok guru, ustaz, ulama tak boleh ziarah. Kerana memuliakan mayat dia. Jadi orang biasa-biasa je ziarah. Kemudian atau ke kubur tak boleh ramai-ramai. Itu beza dengan mayat-mayat hak mati lain. Kerana nak beri keinsafan kepada baki daripada manusia supaya tidak ikut perbuatan yang sangat hina ini. Masa solat sunat bila sampai tahiyat akhir kita baca macam tahiyat awal, boleh ke tak? Jawabnya kalau kita baca macam tahiyat awal, Allahumma sapa kepada Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu salanglah. Jawabnya sah semayang kita. Tetapi kita meninggalkan membaca selawat ke atas keluarga Nabi. Sedangkan selawat ke atas keluarga Nabi ni adalah sunat benda? Sunat aba'at. Jadi kurang pahala kita. Jadi sekurang-kurangnya kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurangnya. Barulah tak tinggal sunat aba'at. Nampak? Kemudian bolehkah kita baca Yasin dalam huruf Rumi? Jawabnya kalau kita baca hak orang tulis dah, bolehlah, tapi haram kita menulis dengan Rumi. Nampak? Dari tulis ayat Quran dengan Rumi, dengan orang putih, dengan Latin, tak boleh. Belajarlah dengan huruf Arab. Payah lagu mana pun semua hak pandai Quran tu tidak belajar kod Rumi, dia belajar kod alif betul juga. Yang sebenarnya jangan kita buat kod Rumi gitu. Sebab dia akan jadi terpesong sebutan kita. Kita pergi kod Arab selalu. Alif, ba, tak biar kita tua dah pun. Akhirnya boleh baca juga. Tak payahlah alif tu kita tulis A L I F, alif gitu. Tapi kalau nak mengenal huruf saja ulama benar. Tapi nak tulis Quran tak boleh. Nak tulis alhamdulillah A L H A M D U, ulama larang, dikira Quran. Tapi huruf dibenarkan. Alif A L I F, ba B A K umpamanya. Jim J I M, jim. Tu boleh. Tapi nak sebut ayat Quran pindah dengan translate Inggeris dengan Melayu dengan Rumi tak boleh. Saya ada seorang kawan, bila saya pergi rumah dia, saya tengok ayah dia tak sembahyang. Tua dah. Saya tak tahu nak rayak gana tau. Saya takut kawan saya berasa hati, minta tolong bagi petua sikit. Jadi tanyalah dia, takut ayah dia tu gila ke apa. Kita tengok nengu itu tak sembahyang, kita gigi seka buruk, padahal ayah dia tu gila bengong. Jadi orang gila mana sembahyang. Jadi cakap molek dengan anak dia dulu.
Anak dia kata tak semayang berat nandang ayahku. Dah lagu mana? Suruhlah keluarga dia pesan. Kita orang luar nak pergi khabar ayah orang, berlebihnya kawan tu. Nah, melainkan kita rapat dengan dia. Nah, kita rapat dan rapat ni, dan orang kasih kita nasihat orang tak marah. Nah, macam orang saja-saja kita duduk dengar tu orang mari tegur kita. Memang kita tak ikut. Nah, kita duduk saja, kita tak kenal tu. Nah, orang tu kata rasa pakai kasut ini aku tak kenal tengok. Nah, tak smart awak pakai kasut ini. Awak kena pakai kasut tali. Nah, kasut pasal zip ini tak lawak. Kita ikut kata dia. Habis gua kata mun datang bengong mari luar ni apa. Tapi kalau kita kasih ke dia, memang kita ikut. Contohnya awak kita. Faham? Kita kasih 8 tahun ke dia. 6 kali orang bahas takak. Nah, memang kita kasih sungguh. Awak kita kata, abang Sokar kasih ni, I tak kenal tengoklah. I tak berapa kenal. Faham? Nampak? Pakai tali lah. Macam kasut abang Mat tu. Faham? Awak kita kata, memang kita tukar halu. Kita marah pasal kita kasih. Nah, sebab tu kalau kita nak dakwah ke orang ni, kita kena kasih dulu ke dia. Mudah sikit nak ikut. Tapi kalau tidak, kita tanya dulu anak dia. Lepas tu anak dia begitulah. Tolong-tolong nak sihat. Orang yang ayah dia malu pun dia. Dengan anak kadang-kadang tak mau ikut. Dengan orang yang dia malu. Dia malu ke siapa-siapa. Nah, tak jadi apa juga. Pasang CD biar dia dengar. Cari bab-bab semayang, bab-bab api neraka. Takut lah. Kalau kita tinggal solat sebab datang bulan, kena ganti tak solat? Tak payah. Datang bulan tu bukan datang dacing, datang bulan. Kalau sengaja tinggal solat kena ganti ke tak? Ya, wajib ganti. Tak ganti berdosa besar. Soalan seterusnya, insya-Allah 3 minit lagi. Apakah hukum ayat Quran ditulis di atas kain kuning dijadikan pelindung pelari, jauhkan syaitan dan dijual kepada orang? Jawabnya, bahagian daripada pekerjaan seperti ini haram. Nah, kalau kita nak tulis ayat Quran di kain boleh. Kita gantung di rumah boleh tulis. Tak ada masalah, ambil berkat. Tapi kalau jual sana sini kena jaga benar, jangan jatuh pada orang yang tak pandai menghormati ayat-ayat Quran. Kalau pakai jual atas nama komersial gitu, jadi haram. Sebab ulama-ulama salafus soleh membenarkan kita tulis ayat Quran pada kain, pada apa boleh, tapi kita kena hormat, kena jaga dia. Orang yang kahwin kalau beribadat akan mendapat 70 kali ganda pahala. Kena pula dengannya orang yang kahwin beribadat tapi dalam keadaan jahil dengan orang yang tidak kahwin tapi alim. Antara dua golongan ini adakah orang yang berkahwin ini juga mendapat 70 kali ganda pahala bersanding berbanding orang alim tadi? Baik. Dia kata orang yang kahwin dah dapat 70 kali ganda lebih pahala. Dengan orang yang semayang tak kahwin. Tapi orang ni semayang walaupun tak kahwin dia alim. Hak ni kahwin jahil. Jawabnya lebih hak alim lagi. Apa-apa pun dia lebih alim daripada. Cuma kelebihan berkahwin inilah maknanya kita ganda lebih tu sebab kita dapat buat lebih sebenarnya. Sebab kita orang sedia belaka dah, masak ada belaka dah. Jadi kita boleh semayang banyak, boleh baca Quran banyak. Tu maksudnya. Maksudnya orang yang berkahwin maka dia boleh menambah lipat gandakan ibadahnya kerana dia tidak memikirkan lagi dengan kesibukan menyediakan makan minum, basuh pakaian dan sebagainya. Soalan terakhir pada malam ni, orang yang dayu tak akan masuk, tak akan bau syurga. Kalau dia masih ada iman dalam hatinya, adakah dia juga lepas itu akan masuk dalam syurga? Dan hari itu mengatakan tidak akan masuk syurga. Maksudnya tak masuk syurga ini maknanya kena masuk dalam api neraka, kemudian baru masuk di dalam syurga. Sebab dosa dayu bukan kafir. Dosa yang tak keluar daripada syurga dosa kafir. Seperti menyembah berhala, perbuatan tu. Tu keluar, tak keluar dah dalam neraka, kekal dulu kini selamanya. Atau iktikad dalam hati, Tuhan ni zalim, ataupun dia kata di mulut, kalau berjalan undang-undang hudud, maka akan mundurlah negara Malaysia ni. Maka tu jadi kafir, tak keluar dah, duduk dalam neraka dulu kini selamanya sampai bila-bila pun. Dayus kalau dia bertaubat nasuha, Allah ampun dosanya, tak masuk terus dalam syurga. Walaupun dulu dia pernah nega bini dia sendiri, jual, cari pitih, suruh jadi pelacur, tapi dua-dua akhirnya bertaubat kepada Allah, Tuhan akan terima juga. Yang Tuhan tak terima taubat orang syirik, melainkan dia orang syirik itu kena taubat sungguh-sungguh juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pada